Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah hari cuti Tahun Baru Cina. Abang ucapkan selamat Tahun Baru Cina pada penonton-penonton Abang yang menyambut Tahun Baru Cina. Kadang-kadang ada yang mix. Bapak dia Cina, mak dia Melayu pun sambut juga kan Tahun Baru Cina, atau mak Cina, bapak Melayu sambut juga, ataupun memang betul-betul Cina sambut Tahun Baru. Jadi selamat Tahun Baru Harimau. Jadi abang tak nak berlengah-lengah lagi. Abang nak ceritakan cerita ni memang ada bang dah beritahu dekat dalam TikTok. Wah, ada TikTok orang tua ni kan. Abang beritahu dekat dalam TikTok, abang nak sampaikan kisah ini, iaitu kisah seorang makcik, seorang kakak lah. Abang beritahu kakak sebab umur dia dengan abang tak berapa jauh sangat, tapi dah ada anak dara kan, anak dara dah besar. Jadi macam mana pengalaman seorang makcik dengan dia berinteraksi dengan satu korin yang difikirkan itu adalah roh. Itu cerita pertama. Cerita kedua pula adalah cerita yang sama pengalaman makcik. Abang bagi nama dia adalah sebagai nama Makcik Aisyah. Makcik Aisyah berinteraksi dengan satu lagi peristiwa yang berkaitan dengan anak dia. Jadi kenapa kedua-dua peristiwa pertama dengan kedua ni ada kaitan dengan anak dia? Adakah anak dia sama macam Mimi? Nanti abang ceritakan. Kalau siapa-siapa yang tak tahu Mimi antara cerita abang yang paling popular sebab mengisahkan seorang budak perempuan yang bukan bomoh tapi ada kebolehan untuk bercakap dan berinteraksi dengan alam-alam sebelah. Itu cerita pertama dengan kedua. Cerita ketiga pula disampaikan kepada abang oleh dua orang budak lelaki bukan nama sebenar, iaitu kalau tak silap abang nak letak nama dia sebagai Zaidi dan juga Wari. Dua-dua adalah nama yang diperkenalkan oleh penonton abang, bukan nama sebenar. Pengalaman yang berlaku pada tahun 2010 lebih kurang macam tu, ataupun 2008, bukan 2010, 2008, perjalanan di antara jalan baru daripada Sungai Dua ke Pulau Pinang, lebih kurang macam itulah kan. Nanti abang kalau tak tersilap, nanti abang betulkan sewaktu abang menceritakan kisah ni. Jadi tanpa berlengah panjang lagi, jom kita dengarkan ketiga-tiga cerita yang abang nak sampaikan. Emak manalah yang tak bangga bila anak dia yang dididik daripada kecil akhirnya mendapat pekerjaan yang sangat bagus sebagai seorang doktor dekat satu hospital di negeri Selangor. Tapi abang tak boleh nak beritahu hospital mana, sebabnya untuk mengelakkan daripada tersalah cerita, terfitnah ataupun perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi Makcik Aisyah ni, Kak Aisyah ni, makcik lah sedap sikit. Makcik Aisyah ni dia cerita dekat abang macam mana pengalaman dia pada satu hari tentang dia berinteraksi dengan roh. Cerita dia macam ni. Jadi anak Makcik Aisyah ni yang nama Suri ni bekerja dekat satu hospital sebagai doktor. Tapi pada waktu tu tahun 2009 anak dia masih lagi menjadi doktor pelatih. Doktor pelatih di hospital tu. Dan anak dia telah menyewa di satu rumah apartmen ataupun kondominium yang berdepan dengan hospital tu. Jadi senanglah anak dia kalau nak pergi kerja. Jadi makcik ni duduk dekat satu daerah yang lain dengan suami dia lah. Selalulah telefon si anak, tanya khabar, tanyalah kalau anak-anak tu stres ke, anak-anak tu perlukan apa-apa. Sebagai seorang ibu dan ayah, naluri memang selalu inginkan kebaikan untuk anak lah kan. Okey. Jadi pada satu hari tu, nak jadi cerita, Makcik Aisyah ni bila dia telefon Suri, dia dengar suara Suri tu macam sedih sangat. Sedih seolah-olah macam Suri berhadapan dengan satu benda yang sangat lebih kurang macam putus cinta lah. Dia punya hati tu pecah, sedih. Setiap kali telefon macam tu. Mula-mula hari pertama Makcik Aisyah macam buat tak tahu aja, macam mungkin anak dia penat, dia kata. Jadi hari kedua macam tu juga, hari ketiga macam tu juga. Waktu ni belum lagi PKP Jadi dia bercakap lah, Makcik Aisyah ni bercakap dengan suami dia, apa kata kita tengok anak dia, anak yang duduk dekat hospital tu lah. Jadi melawatlah, dengan kata lain pergi melawat anak. Dekat rumah anak dia tu, anak dia duduk dekat kondo, abang cakap kondo lebih kurang. Kondo, dia duduk berdua, dua-dua doktor. Yang seorang lagi tu kalau tak silap abang berbangsa India. Doktor India lah kan, doktor muda. Tapi masalahnya adalah diorang punya shift dua-dua tak sama. Kalau si Suri shift siang, yang kawan dia India mesti shift malam. Itulah pun sebaliknya. Jadi diorang jarang bertembung.
Dengan kata lain, setiap kali Suri ada dekat rumah, Suri sorang-sorang, tak ada kawan. Walaupun dia ada roommate, tapi roommate dia lain shift. Jadi disebabkan itu, Makcik Aisyah ni pun bila dia dengar telefon banyak kali, Suri perangai pelik, dia pun cepat-cepatlah cakap dengan suami, jomlah bang kita pergi tengok anak kita, bolehlah kita tidur kat rumah anak kita. Jadi buat neman-neman anak. Bila sampailah dekat kondo yang tempat anak dia duduk, tempat Suri duduk, Makcik Aisyah tak boleh perasan tu sebenarnya dekat kawasan kondo tu ada sesuatu yang berbeza. Waktu tu mula-mula dia sampai, dia tak perasan. Waktu dia sampai tu lebih kurang pukul 2 petang. Jadi waktu tu Suri tengah siap-siap nak pergi kerja. Suri masuk kerja pukul 4 petang. Dan kerja dia akan berlanjutan sampailah pukul 8 pagi besok. Pukul 8 pagi. Pukul 4 pagi besok. 4 pagi barulah Suri balik. Jadi sepanjang pukul 2 sampai pukul 4 ni, Makcik Aisyah borak-borak lah dengan anak dia. Dia memang tengok anak dia macam ada satu kelainan. Anak dia macam murung. Banyak kali lah dia tanya, Aisyah okey ke? Mami tengok Aisyah macam sedih je. Lepas tu Aisyah cakap, dia okey. Mungkin disebabkan penat kot. Bekerja sebagai seorang doktor pelatih kan. Memang sangat penat. Jadualnya padat gila. Dan menolong orang kan, jadual padat. Padahal memang dapat pahala lah pada masa yang sama. Dapat pahala, Alhamdulillah kan. Doktor-doktor muda, terima kasih sangat-sangat. Jadi bila anak-anak dia siap tu, dia tak sempat lah, Makcik Aisyah tak sempat lah nak borak-borak lama sangat. Pukul 4 petang tu teruslah anak dia pergi kerja, pergi ke hospital. Tapi hospital tu berdepan dengan kondominium tempat dia duduk, jadi tak jauh sangat. Tinggallah Makcik Aisyah dengan suami dia dekat kondominium tempat anak dia duduk. Bila selang beberapa minit anak dia pergi kerja, si suami iaitu bapa kepada Suri tiba-tiba sakit perut macam kena tumbuk. Macam orang tumbuk ke depan, dia punya sakit itu macam menegang-negang sakitnya. Sampai berguling-guling. Sampai ke Makcik Aisyah ni rasa macam, kenapa dengan suami aku tadi? Elok tadi berdiri, kau main lagi gagah perkasa. Tiba-tiba jadi macam tu pula. Kenapa pula macam ni? Lepas tu dia bagi Gaviscon. Ingatkan si suami ni sakit perut ke gastrik ke, bagi Gaviscon, bagi Panadol, ubat tahan sakit, ubat susuk bengkak, semualah yang ada kaitan bagilah. Untuk biarkan sakit perut dekat suami dia tu hilang. Sambil tu juga dia telefonlah Suri, sebab Suri anak dia doktor kan. Suri ni, mami ni tengok ni, ayah awak ni kenapa ni macam ni. Suri cakap apa? Buat masa sekarang kalau ada apa-apa, mami bawa ayah pergi hospital. Tapi jangan pergi hospital yang tempat dia bertugas, sebabnya hospital ni tengah sibuk sangat dengan pesakit. Jadi bawa hospital yang satu lagi yang berdekatan jugalah. Jadi bila tengok si suami dah berguling-guling, dah bagi Gaviscon tak jalan, bagi ubat tidur tak jalan, bagi segala jenis ubat tak jalan, akhirnya tiba-tiba dapat idea Makcik Aisyah buatkan air selawat. Dengan kata lain, Makcik Aisyah ambil air putih, selawat Nabi dalam air putih tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak kali. Sembuhkan ke air itu. Baca lagi selawat Nabi, sembuhkan. Disusuli dengan beberapa surah-surah yang ada dalam ayat Quran. Surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Makcik Aisyah sembuhkan dekat air itu. Lepas sembuhkan dekat air itu, mula-mula dia bagilah dekat suami dia, bang minum bang, kata. Tapi suami dia tak nak minum, kata sakit sangat ni, dia berguling-guling, bermegang-megang perut dia, sakitnya sampai dah keluar air mata suami dia. Tapi Makcik Aisyah paksa juga, mak minum, sebab mungkinlah Makcik Aisyah kata mungkin ada kaitan dengan alam sebelah kan. Jadi akhirnya si suami tadi minum. Bila si suami dia minum, habis je suami dia minum air dalam cawan tu, terus sakit perut dia hilang. Tak ada sakit perut. Okey, terus boleh bergerak, berdiri tegak semua. Dia cakap, awak okey tak? Kata Makcik Aisyah. Okey, dah tak ada apa-apa dah. Okey, dah tadi je sakit, sekarang ni macam dah tak ada okey. Hati Makcik Aisyah dah rasa macam tak kena. Ni kenapa pula ni? Ni mesti ada kaitan dengan alam sebelah ni. Sebabnya, kalau sakit biasa, maksudnya sakit gastrik ke apa, setakat minum air tu mungkin boleh mengurangkan, tapi bukanlah boleh menghilangkan terus rasa sakit. Mustahil, mesti ada benda yang tak kena. Okey, tak apalah. Makcik Aisyah cakap,
Tak apa, jomlah kita masak-masak makan malam, semua gedebak, dipendekkan cerita. Diorang pun selepas sembahyang isyak berjemaah, suami isteri, diorang pun masuklah tidur lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Jadi masuklah Makcik Aisyah dekat dalam bilik dengan suami dia. Diorang tidur dekat dalam bilik suri lah kan. Jadi Makcik Aisyah tidur atas katil, yang si ayah tadi tidur dekat bawah lah. Kalau suri ada, selalunya suri akan tidur sebelah mak dia, Makcik Aisyah. Tapi suri tak ada, Makcik Aisyah tidur sorang-sorang kat katil. Mula-mula Makcik Aisyah pun sambil-sambil nak tidur, dia sambil-sambil berzikir lah, bawa tasbih kan, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Sambil-sambil nak tidur berzikir tu benda yang bagus bagi ketenangan hati sebagai orang Islam. Kalau bukan Islam, boleh aja kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa kan, untuk ketenangan hati sebelum kita tidur. Itu memang baik kalau diamalkan. Jadi Makcik Aisyah mula-mula tak perasan. Mula-mula dia kata bilik tu tak adalah, dia ada aircon, bilik anak dia ada aircon, tapi tak adalah sejuk sangat, masih lagi okey. Tapi menjelang pukul 11, naik pukul 12, naik pukul 1, naik pukul 2, dia punya sejuknya terlalu sejuk sampaikan Makcik Aisyah terpaksa tutup aircon, tutup kipas, tapi masih lagi sejuk. Dia punya sejuk dia sampai ke tulang selangka, tulang yang paling dalam sekali. Makcik Aisyah cerita sejuk memang tak boleh nak cerita, sampai menggigil, sampai nak tidur pun susah. Jadi Makcik Aisyah pun pergilah ambil semayang, keluar daripada bilik, buatlah semayang hajat, semayang tahajud semua. Jadi kuranglah sikit. Bila kurang sikit, masuk balik nak tidur, tak boleh tidur, menggigil-gigil, macam nak gila dia kata. Sejuk terlalu sangat, sampai ke detik hati dia cakap macam dalam bilik mayat. Macam tu dia boleh cakap dalam hati, macam dalam bilik mayat aja dia punya sejuk, dia cakap macam tu. Kejut suami dia buat keruk-kerak tidur lah kan. Kejut, bang abang tak rasa sejuk ke? Tak, dia kata abang rasa biasa je, macam okey je, sedap-sedap lah duduk dekat kawasan kondominium kan, tingkat 16 kan. Jadi angin malam tu rasa sedap lah kan. Tapi Makcik Aisyah tak boleh tidur. Jadi disebabkan dia tak boleh tidur, dia tidur, tapi orang kata tidur terjaga sebab terlalu sejuk, selimut dah bertebal-tebalan selimutnya. Tapi waktu dia tak boleh tidur tu, beberapa kali dia nampak kelibat dekat balkoni, macam ada orang berdiri, tapi dia buat tak tahu je lah, dia buat bodoh je lah. Jadi dia terlalu kesejukan sampaikan dia asyik tak boleh tidur. Tepat pukul 5 pagi, dia pun bangun, dia buatlah semayang hajat sekali lagi, semayang tahajud, semayang zikir, semayang semua pukul 5, sebab dia kata kejap lagi nak subuh kan. Jadi lepas dia buat semayang-semayang tu, sementara nak tunggu waktu subuh tu, dia pun buatlah sarapan. Nanti anak dia balik kejap lagi pukul 5 lebih, pukul 6 anak dia balik, suri balik, bolehlah makan atau bolehlah tidur. Ini cerita dia. Tengah-tengah dia masak-masak tu, tiba-tiba punyalah terkejut dia, dekat kawasan dapur tempat dia masak muncul seorang perempuan Cina. Rambutnya panjang. Terkejut. Rambutnya panjang, bajunya lusuh. Muka dia antara jelas dengan tak jelas. Tapi Makcik Aisyah yakin itu bukan manusia sebab tembus. Pandangannya tembus. Waktu tu Makcik Aisyah terus berhentikan masak. Dia tanya, awak siapa? Budak tu beritahu. Dia kata nama dia Hualan. Abang tukar nama dia, ada beritahu, abang takkan bertukar. Nama saya Hualan. Hualan siapa? Kata, saya tinggal di sini. Dia kata, okey. Hualan umur berapa? Kata, saya berumur 23 tahun. Okey. Kenapa Hualan datang kat sini? Dia cakap, dulu saya tinggal kat sini dan saya berkawan dengan anak makcik namanya Suri. Dia kata, sebab anak makcik macam Cina. Lupa abang nak beritahu, suami kepada Makcik Aisyah Cina masuk Islam lah kan. Jadi bapa Suri adalah Cina, sebab itu Suri berupa Cina. Dan itu adalah sebab paling utama kenapa Hualan datang rumah Suri jadi teman Suri. Okay. Jadi dah berapa lama Hualan datang sini kawan dengan Suri? Kata, dah lama, lebih kurang 2-3 bulan. Dia kata, saya suka dengan Suri sebab Suri budak yang baik dan saya nak menjaga dia. Okay. Makcik Aisyah tanya lagi, Hualan ini siapa? Hualan masih manusia ataupun dah mati? Hualan jawab,
saya sebenarnya roh, saya dah mati. Saya dah mati sebab kekecewaan. Saya dikhianati oleh seorang lelaki dan saya mati sebab terlalu sedih. Okay, Makcik Aisyah masa tu tenang tau. Waktu berborak tu Makcik Aisyah tenang. Sebabnya Makcik Aisyah cakap rupa Hualan adalah rupa manusia, cuma dia tembus nampak belakang. Jadi dia taklah takut. Kalau dalam keadaan takut, kata Makcik Aisyah, dia takut jugalah. Tapi dalam hati dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi perlindungan hati kan. Ya Allah, aku bagilah kekuatan untuk dia berinteraksi. Okey, dia sambung lagi. Jadi Hualan datang dekat sini sebab nak kawan dengan anak makcik. Makcik nak bagi tahu sebenarnya Hualan tak boleh kawan dengan anak makcik. Hualan terus angkat muka. Dia cakap, kenapa saya tak boleh kawan dengan anak makcik? Dan saya suka kawan dengan anak makcik. Kami memang boleh jadi kawan baik. Makcik Aisyah cakap macam ni. Sebab Hualan bukan manusia. Hualan cakap apa? Ya, betul, saya bukan manusia. Saya adalah roh. Jasad saya dah mati. Jasad saya dah dikebumikan. Tapi roh saya ada dekat sini, teman anak makcik. Masa ni, Makcik Aisyah tenang dan dia cakap sesuatu yang buatkan benda tu tersentak. Sebenarnya Hualan bukan roh. Hualan adalah Qarin. Terdiam Hualan. Hualan cakap balik. Qarin tu apa? Makcik Aisyah balas. Qarin tu adalah jin. Sebenarnya Hualan adalah jin yang berdamping dengan roh Hualan yang sebenar. Selepas Hualan mati, roh Hualan masuk ke alam barzah. Dan yang tinggal sekarang depan makcik bukanlah roh, tapi jin yang berdamping dengan Hualan sejak Hualan lahir, yang diberi nama Qarin. Terdiam benda tu. Dia tanya dengan Makcik Aisyah, betul ke saya bukan roh? Makcik Aisyah cakap apa? Dengan kuasa Allah Ta'ala, makcik bersumpah, Hualan bukan roh. Hualan adalah Qarin. Jadi makcik memohon pada Hualan, jangan kacau anak makcik suri. Pergilah daripada sini, masuklah ke alam jin. Bergaullah dengan orang-orang dalam alam jin. Jangan bergaul dengan manusia, sebab Hualan dan suri bukan daripada golongan yang sama. Diam Hualan waktu tu. Hualan tak cakap apa. Diam. Dia tak bunyi dan tak menghilang. Makcik Aisyah tambah lagi. Selain daripada rupa suri yang macam Cina, kenapa Hualan suka datang sini? Hualan bagi satu jawapan yang luar jangkaan. Hualan cakap, ada satu sebab lain kenapa saya suka datang dekat dengan suri. Sebab suri selalu diekori dengan benda-benda hitam. Saya tak nak suri sakit, saya tak nak suri cedera, saya tak nak suri diusik dengan benda-benda hitam tu. Jadi saya duduk di kawasan ini, di rumah suri. Dan sejak saya duduk, benda-benda hitam tu tak berani datang ke rumah suri. Jadi saya menjadi pelindung pada suri. Makcik Aisyah balas, sebenarnya pelindung bukanlah datang daripada Hualan. Pelindung datang daripada Tuhan, Allah Ta'ala. Sebagai orang Islam, itulah Tuhannya, Allah Ta'ala. Jadi, apapun alasan Hualan, tolonglah makcik berharap Hualan pergi daripada sini. Hualan tanya, macam mana saya nak masuk ke dalam alam jin sedangkan saya adalah Qarin? Makcik Aisyah balas, makcik tak tahu macam mana Hualan nak masuk ke alam sebelah, masuk ke alam jin. Tapi Hualan mesti cari jalan. Cumanya makcik nasihatkan, janganlah Hualan datang ke sini lagi. Sebabnya sini bukanlah tempat Hualan. Akhirnya, dekat-dekat nak azan subuh, Hualan hilang.
Walan hilang daripada pandangan makcik Aisyah. Masa tu barulah makcik Aisyah perasan badan dia penuh dengan peluh. Berpeluh, dia kata, daripada badan sampai ke kaki berpeluh. Sampai tapak kaki tempat dia pijak pun berpeluh. Dia tak perasan sewaktu dia berinteraksi dengan benda tu selama 1 jam. Jadi selepas tu anak dia balik, Suri balik. Bila Suri balik, Suri pandang mak dia yang baru lepas buat sarapan tu, terus Suri peluk, menangis-nangis. Menangis yang teramat sangat. Sampaikan makcik Aisyah terpaksa pujuk dan tanya kenapa nangis. Suri cakap, dia seperti putus cinta. Dia seperti hilang kawan, hilang sesuatu. Dia sedih sangat. Lepas tu makcik Aisyah lepas solat subuh ceritakan sebenarnya apa yang berlaku tentang Hualan yang selalu datang teman Aisyah. Teman Suri. Jadi Suri dengar. Mulanya Suri tak percaya sebab sebagai seorang doktor perlukan bukti. Kan? Bukti, perlukan kajian. Itu sebagai prinsip seorang doktor. Baguslah tu. Tapi sebenarnya di sebalik kajian ada satu dunia yang susah nak ditafsirkan. Itulah yang makcik Aisyah hadapi dan itulah yang makcik Aisyah ceritakan pada Suri dan akhirnya Suri terima dan sejak daripada tu Suri hidup macam biasa dan itulah kenangan makcik Aisyah dengan seorang Korean yang bernama Hualan. Ada juga yang tanya abang soalan macam mana abang boleh cerita, ingat jalan cerita panjang-panjang ni kan. Sebenarnya bila abang dapat cerita, abang macam tenggelam tau dalam cerita tu. Macam seolah-olah abang ada kat tempat kejadian. Sama juga macam abang bercerita sekarang. Sebenarnya walaupun abang pandang kamera, abang pandang tak ada orang kat depan, tak ada orang kan. Macam abang pandang kamera sorang-sorang, tapi abang terbayang waktu abang bercerita tu macam abang ada dekat kawasan tu. Walaupun abang bercerita depan kamera. Psycho abang ni. Macam tu lah. Itulah yang menyebabkan abang kadang-kadang terlalu menjiwai cerita tu sendiri. Okey, itu adalah cerita pertama tentang makcik Aisyah, Suri dan juga Hualan. Sekarang abang nak lanjut dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni pendek sikit. Okey. Cerita ni terjadi dalam lebih kurang baru-baru lagi, iaitu hujung-hujung bulan 2021, hujung bulan 12 macam tu. Okey. Jadi hiduplah Suri dengan dekat kondominium tu, kerja sebagai doktor pelatih dengan jayanya, dengan abang doakan dia menjadi seorang doktor yang sangat-sangat berjaya di masa akan datang, dapat menolong ramai orang. Amin. Dan begitu juga dengan kawan dia kan yang serumah dengan dia. Jadi hidupnya biasa, tak ada masalah. Dan menjadi rutin makcik Aisyah dan juga suami dia setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggu akan datang pergi tengok jenguk anak dara dia, apa jadi ke, macam mana keadaan dia. Okey. Tapi hujung tahun lepas berlaku satu lagi peristiwa yang pelik sikit. Iaitu sewaktu makcik Aisyah telefon anak dia Suri, suara anak dia tu bukan suara perempuan, suara lelaki, garau. Terutamanya bila anak dia batuk. Macam kalau kita tengah telefon kan kadang-kadang macam tu kan. Tapi bukan macam tak. Dia macam macam tu suara dia. Macam suara lelaki lah, dengan kata lain suara lelaki. Jadi gerak hati seorang ibu tu cakap dengan suami, bang jom kita pergi tengok anak kita. Tak apa benda pula kali ni. Hari tu cerita Hualan ni kata, hari ni kita jom pergi tengok anak dia. Jadi bila sampai dekat rumah anak dia, Alhamdulillah anak dia ada. Anak dia hari tu kerja, tak kerja, cuti. Jadi anak dia pun berborak-borak lah dengan mak dia, semua tak ada masalah. Adalah beberapa cerita, terutama anak dia cerita lah baru-baru ni ada kejadian, ada anak seorang staf jatuh, lepas tu mak dia pergi rawat anak dia sendiri, tapi akhirnya anak dia meninggal. Adalah juga cerita-cerita tu. Ni abang bagi key lah kat hospital mana cerita ni terjadi kan. Okey. Jadi bila sampai tu makcik Aisyah tengok anak dia macam okey je, Suri tak ada masalah pun. Cuma kadang-kadang Suri ni macam ada perangai macam orang tua sikit. Macam orang, ada yang tak kena lah, ada macam pelik sikit. Masa tu siang tau, siang. Jadi bila dah berlanjut nak ketidur, cerita ni pada waktu nak tidur ni. Bila waktu nak tidur ni, makcik Aisyah akan tidur satu katil dengan Suri dan bapa dia akan tidur dekat bawah, dekat lantai bentang toto. Bilik aircon, semua tak ada masalah. Jadi okeylah, tidur macam biasa. Tiba-tiba bila tengah malam makcik Aisyah dengar dekat
telinga dia, suara suri berubah jadi suara lelaki yang garau. Sejuk je, macam tu. Garau sangat. Lepas tu dia punya berkeruh. Dia tak pernah dengar suri berkeruh. Anak dara dia ni memang tak pernah berkeruh. Ini berkeruh macam seolah-olah macam orang nak putus nyawa. Abang pun tak tahulah macam mana bunyi dia kan. Dia punya suara dia tu garau-garau macam kena sembelih. Macam tu. Tapi bukan suara perempuan, suara lelaki. Termenung, duduk Makcik Aisyah depan suri. Tengok anak dara dia, kenapa anak dara dia macam ni? Okey, dia kejut lah. Aisyah, Suri bangun. Kata. Lepas tu Suri pun buka mata. Kenapa Ma? Dia kata, ada yang tak kena ni. Cuba betulkan bantal. Dia kata, okey dah betulkan bantal. Lepas betulkan bantal, tidur balik. Jadi Makcik Aisyah pun baring. Baring, dia tunggu. Ada tak berlaku sekali lagi suara yang bukan-bukan? Memang ada. Bunyi suara suri tetap juga macam suara seorang lelaki. Macam tu. Kalau nak pusing ke kanan, pusing ke kiri, kadang-kadang kita terkeluar-keluarkan suara kan. Macam tu. Naik seram Makcik Aisyah ni. Kenapa pula anak dia macam ni? Tunggu. Besok pagi aku nak tanya, dia kata. Okey, jadi bangun pagi, subuh semua tak ada. Okey, lepas sarapan terus Makcik Aisyah panggil. Sini. Dia kata. Makcik Aisyah panggil, suri duduk depan dia. Ni Mami nak tanya, ada satu benda ni. Sepanjang malam, Mami dengar suara suri macam suara lelaki. Suara berkeruh macam lelaki, suara bercakap macam lelaki, suara semuanya macam lelaki. Terutama bila berkeruh, berdengkur, macam kena orang nak potong leher. Dia punya berkeruh dia tu lain macam gitu. Ada tak peristiwa apa-apa yang berlaku dalam masa minggu ni? Kata, macam mana Mami tahu? Ada satu peristiwa yang pelik sebenarnya yang Suri alami dalam 2-3 hari yang lepas. Kata, cuba cerita kat Mami macam ni. Dia kata dekat sekarang ni anak dia bertugas, Suri bertugas dekat wad kecemasan. Jadi dia selalulah tengok macam-macam peristiwa dekat wad kecemasan. Ada satu peristiwa tu, ada seorang pakcik. Pakcik ni dah lebih kurang 70 lah. Dia mengalami serangan jantung dekat wad kecemasan. Jadi Suri ni sempatlah bagi pertolongan cemas. Termasuklah Suri ni bagi CPR, mulut ke mulut. Maksudnya masukkan udara ke dalam paru-paru pakcik itu untuk bantu pakcik itu bernafas. Banyak kali dia buat CPR tapi tak dapat selamatkan nyawa pakcik itu. Akhirnya pakcik itu meninggal dunia. Dapat jawapan. Ini adalah dinamakan badi mayat. Badi mayat, apa yang berlaku dekat mayat akan terkena dekat kita. Jadi, mengikut kata Suri, sewaktu nafas dia habis, maksudnya pakcik tu hilang nyawa, meninggal dunia, waktu dia sakaratul maut tu kan. Jadi, waktu nyawa tu nak ditarik, bunyi pakcik tu, termasuk dekat mulut dia. Termasuk dekat mulut Suri. Dia punya udara dia tu termasuk dekat mulut Suri. Dan sejak daripada tu Suri perasan suara dia tu garau-garau jantan macam tu. Jadi disebabkan tu dia ingat benda tu biasa aja. Jadi bila Makcik Aisyah dapat macam tu, terus dia paksa anak dia hafal beberapa ayat-ayat Quran untuk perlindungan diri. Dia kata bagus untuk sebagai orang Islam kan kena baca ayat-ayat Quran sikit. Kadang-kadang dekat hospital kita tak tahu apa yang berlaku kan. Kadang-kadang ada benda yang elok, benda yang tak elok. Jadi kalau kita amalkan ayat-ayat suci Quran, kurang-kurang dia akan memberi kekuatan dalaman pada kita. Kekuatan dalaman, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi mula-mula si Suri ni malas nak baca benda-benda. Tahu lah Mami ni kerja je lah, tak ada yang. Tapi bila mak punya kuasa dia paksa baca. Aku tak baca, aku tak balik pada rumah. Agak jantung kan. Akhirnya sampai sekarang Suri hafal semua surah-surah yang diminta oleh mak dia ni, termasuk ayatul kursi, selawat Nabi tu semua. Dan Alhamdulillah tak ada lagi kejadian pelik-pelik yang Suri alami sampailah sekarang. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Zaidi. Bukan nama sebenar, tapi nama seorang
penonton abang dia minta abang boleh tak lepas ni gunakan nama Zaidi sebab ini adalah nama suami dia. Jadi ini tujuan khas permintaan seorang isteri yang misali untuk gunakan nama suami dia jadikan kenangan. Okey, itu abang tunaikan. Dan juga watak kedua abang berikannya nama Wari. Sebab Wari pun beberapa kali komen kat abang, bang bila nak guna nama saya. Jadi ni abang gunakan nama Wari dan juga nama Zaidi, dua orang sahabat. Perjalanan pada tahun 2008. Okey, cerita dia macam ni. Waktu tu diorang ni berdua ni, Zaidi dengan Wari ni masih lagi remaja. Remaja yang naik motor bur sana bur sini, menikmati pemandangan alam di kawasan utara, di kawasan kalau tak silap abang Sungai Dua. Sungai Dua Kepala Batas macam lebih kurang. Jadi memang aktiviti sebagai anak muda, tiap-tiap malam mestilah balik daripada buat aktiviti apa, melepak dulu. Melepak dekat kedai nasi kandar, kasih nasi kandar, minum-minum dulu. Lepas habis melepak, jalan-jalan waktu malam. Tapi dia tak sangka pada tahun 2008 dia berdepan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ceritanya, satu hari tu dia dah boring sangat merayau-rayau di sekitar yang kawasan-kawasan bandar tu. Si Zaidi dengan Wari ni pun pergilah carilah jalan-jalan yang tak pernah diorang lalu. Cari, akhirnya diorang jumpa dengan satu jalan. Tapi yang peliknya, jalan ni jalan yang sangat baru. Jalan yang baru tapi tak ada letak kod atau tong untuk menghalang daripada orang masuk jalan tu. Walaupun tak ada benda yang menghalang masuk jalan tu, tetap juga tak ada orang yang masuk dekat jalan tu. Walaupun dah tak ada penghadang semua. Jadi mengikut kata Zaidi dengan juga Wari lah kan, jalan ni adalah jalan menghubungkan katanya di antara Sungai Dua dan juga Kepala Batas. Jalan baru pada tahun 2008. Nanti kan kalau siapa-siapa tahu, bolehlah komen-komen kat bawah. Jadi Zaidi tanya dengan Wari, jom apa kata kita pergi masuk jalan ni. Kata Wari kata takut sebab jalan tu tak ada lampu jalan sebab dia masih baru lagi. Tak naklah, dia kata kalau takut berlaku apa-apa kat depan, kita juga yang naas. Zaidi cakap, alah jangan risaulah, kalau apa-apa berlaku kita boleh patah balik. Dia kata patah balik, jadi kita boleh jangan risau. Ini pun baru dia kata pukul 11 malam, tak adalah terlalu malam sangat. Dia kata okey, dia orang pun ambil keputusan pukul 11 malam. Waktu tu dia pun naik motor, lalulah jalan tu, jalan baru Sungai Dua ke Kepala Batas. Lalu lebih kurang 20 minit jalan. Waktu tu gelap kiri kanan, terlalu gelap mengikut kata Zaidi, sampaikan lampu motor diorang nampak di depan motor je. Memang terlalu gelap, kiri kanan tak ada cahaya, tak ada apa, gelap segelap-gelapnya. Sampaikan mengikut kata Zaidi, diorang berdua ni terpaksa keluarkan handset, gunakan lampu yang pada handset untuk tambah kecerahan lampu yang ada pada motor. Sebab tak nampak, kalaulah tiba-tiba depan tu gaung masuk, memang tak nampak, memang gelap habis. Jadi lepas tu dia pun keluarkanlah handset, teruskan perjalanan, nak tahu sebenarnya kat depan tu ada apa. Jalan-jalan punya jalan, tiba-tiba yang bawa motor ni Zaidi dah. Tiba-tiba Zaidi berhenti. Dia cerita kat abang, dia berhenti motor dia. Bila dia berhenti motor dia, si Wari tanya, apa hal kau berhenti motor kat sini pula? Kata korang tahu kenapa dia berhenti? Mengikut kata Zaidi, waktu tu dia tak cerita kat Wari tau. Dia berhenti sebab dia nampak ada cahaya di sebelah kanan dia. Kan tadi keadaan terlalu gelap sampai terpaksa pakai guna handset, sambil brum-brum motor tu guna handset kan, nak menerangi jalan tu. Tiba-tiba dia nampak cahaya belah kanan, sebab itu dia berhenti. Dan cahaya belah kanan tu antara cahaya yang terang-terang tak berapa nak terang, tapi dia nampak ada bangunan dekat sebelah kanan dia. Cahaya tu menunjukkan belah kanan ada bangunan. Dia pun pandanglah bangunan tu. Dia tak tahu kenapa, tiba-tiba dia menangis. Zaidi cerita ke abang, dia menangis. Nangisnya mendudu-dudu, sampaikan air mata dia jatuh, sampai ke Wari takut. Kau dah kenapa dia, weh? Apa hal kau melalak ni?
Dia nangis, dia tengok bangunan tu, dia nangis. Dia tak tahu kenapa dia nangis. Lepas tu Wari pun masa tu motor tu berhenti kan. Wari pun turun daripada motor, Wari pun peganglah belakang dia. Istighfar, astaghfirullahalazim, selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat. Jangan nangis, jangan ikutkan perasaan, dia kata. Jangan nangis, cuba cerita kat aku apa benda yang berlaku. Tak. Zaidi waktu tu nangis, memang terus nangis. Tengah nangis tu, tiba-tiba Wari nampak sesuatu. Korang tahu dia nampak apa? Dia nampak ada sesuatu keluar daripada tanah dekat tepi jalan dalam semak. Keluar sesuatu daripada tanah dan yang keluar tu adalah kepala lelaki. Jadi bila kepala lelaki tu keluar, Wari pun naik atas motor, dipaluknya Zaidi, patah balik, jom balik. Dia ketakutan sangat waktu tu. Yang si Zaidi ni tadi masih melalak lagi dia. Wari, Zaidi, jom balik. Lepas tu tak macam mana, Wari ambil tangan dia sepak belakang Zaidi, pak macam tu. Terus Zaidi tersedar, dia baru perasan, kenapa aku menangis? Asal aku menangis? Dia pun start motor. Okey, kita patah balik. Dia orang pun patah balik. Korang nak tahu, waktu di jalan masuk tu lebih kurang dia kata berjalan lebih kurang 10 minit. Tapi nak keluar daripada jalan tu punyalah lama. Dekat 1 jam lama dia. Itu bawa komen laju lagi. Sampailah hujung jalan. Diorang cari kedai. Lepas tu diorang duduk, diorang bincang. Masing-masing tanya, kenapa kau menangis? Kata Zaidi dia tak tahu kenapa dia nangis, tapi dia tengok bangunan tu dia nangis. Dia sedih. Tak tahu kenapa, hati dia sedih sangat, dia kata. Macam seolah-olah dia macam sedih yang seperti ditinggalkan. Kesunyian. Lepas tu dia tanya Wari, apa hal pula yang kau tiba-tiba suruh patah balik? Wari cerita, waktu kau tengah nangis tu aku ingatkan aku nak biarkan aja kau melalak. Tapi tiba-tiba aku nampak kat tepi jalan ada kepala keluar daripada tanah. Nampak kepala je, tepi tanah, sengih ke arah aku. Kau ingat aku nak biarkan tu aku tepuk belakang kau? Sorry lah, dia kata, kalau aku tepuk kuat sangat, tapi sebaik kau sedar. Dia orang patah balik dan itu adalah kenangan yang sampai sekarang Wari dan juga Zaidi tak boleh nak explain kenapa dia orang nangis, kenapa si Zaidi nangis. Dia pun tak tahu. Kepala apa yang dia nampak itu pun tak tahu. Tapi berlaku jalan di antara sungai dua ke kepala batas. Jadi kalau korang tahu tentang jalan tu, misteri jalan tu, bolehlah komen-komen kat bawah. Sebab abang tak tahu, Zaidi tak tahu, dan Wari pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat jalan tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita yang pertama dan yang kedua ni menjadi iktibar. Cerita pertama, iktibarnya adalah kita, tindakan Makcik Aisyah tu sebenarnya sangat berani tau. Sangat berani cuba untuk meyakinkan roh tu, kau bukan roh, kau adalah korin. Kalau bagi kawan-kawan abang yang bukan Islam, korin tu adalah senyir jin yang katanya manusia waktu lahir dia akan ditemani seekor jin. Bukan ditemani lah, maksudnya diikuti oleh seekor jin. Kenapa jin ikut pun abang tak tahu. Yang itulah namanya korin. Kalau salah nanti komen-komen kat bawah. Abang pernah dengar je lah macam tu. Abang tak tahu secara detailnya. Jadi roh Hualan adalah bukan roh, tapi adalah korin yang hidup bersama-sama dengan Hualan. Sebab itu dia tahu Hualan mati macam mana, Hualan lahir macam mana, Hualan sekolah berpaut dengan siapa, kawan dengan siapa, semua tahu. Dan bila Hualan mati, rohnya akan masuk alam barzah dan tinggallah korin dia dekat alam dunia. Yang itulah yang kita nampak, yang selalu kita ingat roh melintaslah apa benda. Bukan, itu adalah korin. Cerita pertama. Dan cerita kedua, badi mayat memang bukan benda yang boleh dibuat main. Kalau korang terkena badi mayat, jumpalah dengan orang-orang alim, minta-minta air, minta-minta doa-doa ke apa, ataupun berubat secara Islam kan. Dan cerita yang ketiga adalah cerita kalau kita berada dekat tempat baru, kalau boleh tak payahlah kita explore waktu malam, nak explore waktu siang, sebab kita tak tahu tempat tu baru dan mungkin ada sejarah di sebaliknya. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar dan tauladan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.